Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. We trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik. Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat petang bagi yang menonton pada petang ini yang berada di Facebook dan juga di YouTube. Okay, so hari ini kita nak tengok perkongsian untuk topik sejarah tingkatan 3 bagi bab 5, bab pentadbiran barat di Sabah dan Sarawak. Okey, bagi yang menonton, boleh juga share supaya yang lain boleh juga join kali ni. Okey, kita adakan secara percuma selama 40 minit. Okey, alright. Kita bersama dengan pelajar-pelajar hari ni. Okey, so kita ada 2 Fatin hari ni ya. 2 Fatin. Okey, so hari ni kita nak tengok sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran, sistem pemerintahan tempatan, iaitu ini termasuk dalam satu topik latar belakang pemerintahan di Sabah dan Sarawak. Okey, kalau kita tengok sini, sistem pemerintahan tempatan di Sabah Sarawak dia menggunakan sistem kesukuan. Okey, so apa beza sistem kesukuan di Sarawak dan juga di Sabah? Kejap lagi kita nak tengok Okey, bagi yang menonton boleh juga komen, nampak ke, clear ke suara macam mana. Okey, kejap Okey, alright. So kita nak tengok sistem pemerintahan, sistem kesukuan di negeri Sarawak dulu. Okey, so rasanya ramai, kebanyakan pelajar dah pun belajar topik ni, which is lagi mudah lah kan. So saya akan go through serba sedikit saja untuk tengah hari ni. Untuk petang ni, untuk petang ni. Okey, so kita tengok sistem kesukuan di Sarawak. Yang mana menurut sistem kesukuan di Sarawak ni, dia pemimpin ni akan jadi orang tengah. Orang tengah macam mana? Contoh bila berlaku masalah, berlaku pergaduhan ataupun salah faham antara penduduk, jadi pemimpin ni akan jadi orang tengah untuk settlekan masalah. Okey, untuk pastikan masalah kesalahfahaman ke, bergaduh ke apa ke, settle, tapi kita guna pemimpin sebagai orang tengah.
Okay, so point kat sini pemimpin menjadi orang tengah untuk selesaikan masalah yang wujud dalam kalangan penduduk. Untuk apa? Supaya penduduk apa dia ataupun keadaan di satu kawasan tu dalam keadaan yang harmoni, keadaan yang orang kata aman lah. Okay, tidak berlaku huru-hara. Alright, itu yang pertama Yang kedua, masyarakat yang mengamalkan sistem kesukuan di Sarawak ni yang mana dia ada pemimpin jadi orang tengah ialah masyarakat Iban, okey, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan juga Kayan. Okey, ini Sarawak Alright, so ini antara masyarakat lah. So kalau kamu nak jawab nanti, kamu kena ingatlah apakah masyarakat yang mengamalkan kesukuan ni, sistem kesukuan di Sarawak. Okey, so pelajar kalau ada soalan boleh tanya terus. Boleh? Alright. And seterusnya ketua masyarakat ni dia panggil ketua masyarakat setiap ni. Contoh kalau masyarakat Malanau dikenali sebagai menteri. Dia panggil ketua dia sebagai menteri. And ketua dalam masyarakat Kenyah pula dikenali sebagai Peran Lepo. Nama dia Peran Lepo Kemudian untuk Kayan pula dia nama ketua dia Kelunan Marin. Nama tu macam tak apa nak familiar kan, tapi itulah kenyataan dia. Okey, lepas tu pula dia lebih kepada patuh kepada adat. Okey, penekanan untuk sistem kesukuan ni dia lebih patuh kepada adat, adat yang dia orang amalkan lah. Okey, and pemimpin pula untuk masyarakat Iban, untuk masyarakat Iban dipanggil sebagai tuai rumah. Tuai rumah. So dia adalah menjadi sumber autoriti bagi masyarakat tu. Right? So ini untuk Sarawak lah. Okey, selain daripada faktor keturunan, pemilihan pemimpin ni lebih kepada kebolehan peribadi dia. Dia ni boleh buat apa? Apa kelebihan dia? Macam itulah kan. Okey, and sumber autoriti dalam masyarakat Bidayuh ialah tua kampung. Sekejap Okey. So, seterus itu adalah Sabah. Okey, kalau Sabah ni lebih kepada kalau tengok nak point penting dia, kalau tengok dia punya dia punya key point dia, okey, yang mana ketua dia kalau masyarakat Malanau dia panggil menteri, Kenyah dia panggil Peran Lepo, and Kayan pula dipanggil sebagai Kelunan Marin. Okey, and lebih kepada dia lebih tumpu kepada adat. Lepas tu pula pemimpin utama untuk masyarakat Iban dipanggil tuai rumah, dan pemilihan pemilihan pemimpin ni lebih kepada kebolehan peribadi dia. Okey? So itu untuk sistem kesukuan di Sarawak. Okey, if ada soalan boleh tanya dekat chat. Alright, untuk Fatin Julia dengan Fatin Azura, kalau nak tanya soalan boleh tanya dekat private chat ni. Alright? Boleh ke? Untuk sekarang ni ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, Miss tanya. Kalau tak ada soalan, Miss tanya soalan nanti. Okay. Tak ada Okay, alright. Okay, ini untuk Sarawak. Alright, untuk Sabah pula. Sabah ni, dia masyarakat yang amalkan kesukuan di Sabah ni ialah Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Okay, 3 masyarakat ni. And dia lebih pada pegangan adat dia tu menjadi alat kawalan sosiopolitik yang berkesan. Okay, lepas tu pula pemimpin untuk masyarakat Bajau ni di pantai timur Sabah dikenali sebagai Al-Matoa. Okay, Al-Matoa pula sebagai Matoa. Okay, maksudnya dia berperanan sebagai pelindung adat dan kepentingan anak buah dia. Ini Sabah Okey. Kemudian masyarakat ni dia ada pemimpin dia yang dikenali sebagai orang tua. Orang tua tu apa? Orang tua tu maksudnya orang kampung, ketua kampung. Okey, ketua kampung ni sebagai pemimpin utama lah dalam satu masyarakat tu. Dialah ketua macam JKK. Ketua kampung lah kan, ketua kampung. So bila ada masalah sama juga, bila ada berlakunya masalah, dia akan selesaikan pertikaian tersebut. Okey. Fatin Azura. Dia macam line dia macam dia lag sikit Kejap, mesti tanya dia. Fatin Azura okey ke? Kalau okey boleh komen dekat private chat. Okey. Alright. So itu untuk Sabah Dan sistem pemerintahan masyarakat Sabah ni dia ada ketua, dia ada majlis kampung dan tukang-tukang adat.
Benda tu. Okey, tukar-tukar adat ni peranan dia untuk pastikan apa saja upacara adat dia dilakukan dengan betul untuk mengelakkan bencana. Kalau lakukan dengan salah, so maka ini kepercayaan mereka lah. Okey, bila lakukan dengan salah, so mungkin bencana tu akan turun, akan menimpa kawasan kampung tu. Jadi untuk pastikan benda ni dielakkan, jadi dia tukar-tukar adat ni dia yang akan pastikan orang kata apa, perjalanan upacara tu berjalan dengan lancar dan betul, dengan cara yang betul. Okey, takut nanti kan ada pendapat lain pula kan, macam tu. Orang kata biar mati anak jangan mati adat. Itulah dia punya nak kata kuatnya pegangan adat tu. Okey, jangan salah. Tahun dulu-dulu lah, sekarang ni dah kurang sikit kan. Okey, so majlis kampung pula, dia ni untuk bantu orang tua. Orang tua tu siapa? Ketua kampung tadi lah. Okey, orang tua ni dia majlis kampung ni bantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. So at least ketua kampung ni dia ada orang kanan dia lah yang menolong dia. So which is majlis kampung, and tukar-tukar adat ni pula dia lebih kepada untuk pastikan yang mana upacara adat tu berjalan dengan lancar. Okay? Alright. Next, kita dah pergi kepada soalan. Okay, untuk Sabah dan Sarawak ni, dah dapat beza apa beza sistem kesukuan Sabah dengan Sarawak dan apa persamaan dia? Boleh Kalau boleh kita nak buat soalan kejap lagi. Okay, ready? Fatin Julia dengan Fatin Azura? Ready? Kalau ready, kita nak buat soalan lah. Sekejap. Ready, Miss? Okay. Good. Jom kita tengok Ini saya lebih fokus pada soalan esei Tapi markahnya dikurangkanlah. Okay, jelaskan pentadbiran sistem kesukuan. Pentadbiran sistem kesukuan bagi Sarawak dulu. 3 markah je. So kamu keluarkan 3 poin sahaja. Boleh? Okay, boleh jawab dekat private chat. Okay, yang menonton boleh jawab dekat ruangan komen. Sama-sama kita cek jawapan nanti. Okay, Miss bagi masa 3 minit lah. Tak 3 minit jauh sangat, lambat sangat. 2 minit lah. Boleh? Okay. Datangkan untuk Sarawak dulu tau, bukan Sabah lagi. Sarawak dulu. Sarawak dulu. Apakah sistem kesukuan yang diamalkan di Sarawak? Boleh, Fatin? Kalau boleh, jom kita. Okey, Fatin Julia dah jawab penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Ketua Masyarakat Malanau ialah menteri dan pemimpin utama ialah tuai rumah. Okey. Itu Sarawak ke Sabah tu? Sarawak Okey, jom kita cek untuk Sarawak.
Alright, Sarawak ialah pentadbiran sistem kesukuan di Sarawak ialah pemimpin peranan sebagai orang tengah bagi menyelesaikan masalah. Seterusnya, mengekalkan keharmonian. Selain itu, masyarakat yang mengamalkan sistem inilah Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Okey, so bagi yang macam jawapan Fatin ni, okey, boleh je mana-mana sebab dia ada banyak kan, dia ada banyak sistem kesukuan dia. Kamu ambil 3 je. Okey, ambil 3 sahaja. Alright, penekanan terhadap kepatuhan kepada adat, ketua masyarakat Malanau ialah menteri, pemimpin utama ialah tuan rumah. Okey, good. Sekarang kita nak pergi kepada Sabah pula. Boleh? Jelaskan pentadbiran kesukuan di Sabah pula. Sila. Boleh ke? Fatin Nazurah boleh ke? Lagi seminit Boleh ke Fatin? Fatin dua-dua. Fatin dengan Julia. Kejap ni, setengah buat. Okay. Okey. Pentadbiran sistem kesukuan di Sabah mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua, iaitu ketua kampung. Sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Akhir sekali, majlis mempunyai membantu orang dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Okay, good. Alright, so kamu pilih macam mana? Macam mana kamu nak pilih point? Pilih yang kamu senang ingat. Okay, yang mudah kamu rasa dan kamu boleh guna ayat kamu sendiri. Tapi jangan lari maksud asal lah. Okay, so untuk yang ini, untuk Sabah ni,
pentadbiran sistem kesukuan di Sabah ialah pegangan adat menjadi alat kawalan sosial politik berkesan. Selain itu, kaum etnik yang mengamalkan sistem ini ialah kadazan dusun. Jadi dia bagi contoh lah, okey, kaum mana yang mengamalkan sistem kesukuan di Sabah ni, akhir sekali pemimpin dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung. So macam Fatin dia ambil daripada ketua kampung ni, orang tua, dan dia bagi tahu pasal tukar adat apa tugas dia, dan juga majlis kampung apa tugas dia. Okay, which is good lah untuk kamu. Alright. So sekarang kita pergi pula yang seterusnya. Sistem pentadbiran tempatan. Okay, tadi Sabah tadi sistem kesukuan kan. Sekarang kita nak tengok sistem pentadbiran tempatan sebelum kedatangan kuasa barat. Okay, yang mana sebelum kedatangan kuasa barat ni banyak kita ni dipengaruhi oleh maksudnya banyak Sabah Sarawak ni di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Alright, and di Sabah pula selain Brunei, dia juga ada pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian pantai timur Sabah. Okay, itu Sulu ni daripada Filipina lah. Okay, so sekarang kita nak tengok sistem pentadbiran tempatan di Sarawak. Okay, di Sarawak ni dipengaruhi oleh pentadbiran sistem Brunei. Lepas tu pula dia ada 3. Okay, terbahagi pada 3 bentuk, iaitu sungai kerajaan, sungai Tulin dan juga sungai Kuripan. Okey, itu adalah bentuk pentadbiran di Sarawak lah. Lepas tu pembesar tempatan pula menjadi wakil Sultan Brunei. Okey, ataupun pembesar yang mewakili wilayah tu dia akan menjalankan pentadbiran. Maksudnya pentadbiran tu dijalankan oleh pembesar tempatan lah. Maksudnya dia menjalankan pentadbiran tapi dia merupakan wakil daripada Sultan Brunei lah. Okey. Lepas tu pula kawasan di Sungai Sarawak ni ditadbir oleh Datuk Petinggi, Datuk Bandar dan juga Datuk Temenggung. Sebagai wakil sultan ni di Sungai Sarawak. Lepas tu pula kalau ke kawasan pedalaman pula ditadbir oleh orang kaya. Okey, orang kaya. Antara termasuklah okey beti di Padeh, okey Antau di Rimbas, okey juga di Lundu dan okey Gasing di Skrang. Nama dia kan unik. Okey, so kuasa Sultan Brunei ni di Sarawak berdasarkan sistem penguasaan tanah. Macam tu. Okey, itu di Sarawak lah. So dia cerita pasal pembahagian dia pada 3 kawasan. Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Lepas tu pembesar tempatan ni dia yang menjalankan pentadbiran ke situ. Lepas tu pula Sungai Sarawak ditadbir oleh Datuk Petinggi. And di kawasan pedalaman ditadbir oleh orang kaya. Alright, di sungai Datuk Petinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung. Kalau dekat pedalaman pula ditadbir oleh orang kaya. Okay, dan kuasa Sultan Brunei ni ialah dia berdasarkan sistem penguasaan tanah. So dia kuasa tanah tu jadi automatically dia di bawah pengaruh Sultan Brunei. Okay, itu di Sarawak. Ada soalan tak untuk takut laju sangat ke macam mana ke? Okay, Fatin boleh tanya soalan. Kalau nak tanya soalan boleh tanyakan soalan. Ada ke? Ya, betul. Orang kaya tu dia kaya ke? Dia gelaran dia orang kaya. So dia memang dah nama pun ketua kan. So kaya lah itu. Macam dulu kita panggil orang kaya baru. Baru dapat gaji kan, orang kaya baru. Tak, orang kaya tu memang gelaran dia lah. Gelaran untuk ketua di kawasan pedalaman tu. Okay. Setuju ya? Okay, so sekarang kita tengok pula soal untuk di Sabah pula. Alright, so di Sabah pula, pentadbiran di Sabah ni, dia kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Kalau pantai timur pula dikuasai oleh Sultan Sulu. Okay, semua tanah di bawah pengaruh Sultan Sulu diperintah oleh wakilnya itu golongan datu. Dia macam kat Sabah ada 2. Dia ada pengaruh Brunei dengan pengaruh Sulu. So golongan datu ni dia macam wakil bagi Kesultanan Sulu lah. And golongan datu ni pula dijalankan pentadbiran dia dekat pantai timur Sabah dan dikenali sebagai sistem datu. Ada tulis sendiri Okey, kemudian kuasa golongan datu ni dia bergantung kepada milikan bilangan hamba dia, pengikut dia dan kemampuan menghantar ufti secara tetap pada sultan. So contoh ada kawasan ni dia memang boleh hantar ufti itulah kuasa. Maksudnya dia bergantung kepada berapa orang yang mampu
hantar ufti dan berapakah bilangan hamba dia atau pengikut dia. Okey. Lepas tu kalau Kesultanan Brunei pula dia berasaskan sistem penguasaan tanah. Beza Datu dengan apa ni dengan Kesultanan Brunei, yang mana kawasan Pantai Timur ni dikuasai oleh Sultan Sulu, and pentadbiran pula dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar. Yang kamu dengar pengiran tu pembesar lah tu yang mewakili wilayah tersebut. Okey, ini dekat Sabah. Okey, sebelum kita buat soalan. So kamu kata dah belajar kan topik ni kan. Jadi Miss go through sikit-sikit je lah. Lagipun Miss tak nak terangkan banyak. Miss nak fokus kepada soalan dia. Okay. Kalau tak ada soalan, kita nak buat latihan dulu. Boleh? Alright. Kewujudan persamaan dan perbezaan dalam sistem pemerintahan tempatan di Sarawak disebabkan oleh sejarah sosial politik yang terdapat di kedua-dua buah negeri tersebut. Okey. Di Sabah Sarawak bandingkan sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dan di Sabah. Okey, yang ni 4 markah je kan? So Miss nak kamu ambil 2 daripada Sarawak and 2 daripada Sabah. Boleh? Okey, Miss bagi kamu masa 4 minit. 4 minit lah. 3 minit lah senang. 4 markah je kan? Okey, silakan. Boleh ke Pak Tan Julia? Aduh. Boleh
Okey. Sistem pentadbiran di Sarawak dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar ni Sarawak berdasarkan kepada penguasaan tanah. Manakala sistem pentadbiran di Sabah memiliki tanah di bawah pengaruhnya dan juga kuasa golongan datu bergantung pada bilangan hamba pengikut. Okey, thank you. Power lah Fatin Julia. Fatin Azura boleh ke? Kamu dengar ke suara Miss? Dengar tak? Kau senyap. Dengar. Oh, sweetnya. Aduh. Apa senyap je. Okey. Alright, untuk ni kewujudan. Okey, sistem pentadbiran tempatan di Sarawak dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Kesultanan Brunei and dipecah kepada 3 bentuk iaitu 3 sungai kerajaan, sungai Tulin dan sungai Kuripan. Manakala di Sabah pula, kawasan pantai barat dikuasai oleh Sultan Brunei and kawasan pantai timur dikuasai oleh Sultan Sulu. Dan kuasa Sultan Brunei di Sabah ni berasaskan sistem penguasaan tanah. Okey, ini untuk yang soalan ni lah ditanya bandingkan sistem pentadbiran di Sarawak. Okey, kalau kamu tengok sini kan, ada kan persamaan dia kan. Okey, antara persamaan dia dua-dua di bawah pengaruh Sultan Brunei. Okey, perbezaan dia cuma Sarawak ni, Sabah ni dia ada pengaruh Sultan Sulu juga. Dulu Sultan Brunei dan Sultan Sulu ni dia orang berpengaruh lah di kawasan Borneo. Okey, di kawasan Sabah Sarawak, di belah area di situ lah. And so Sabah Sarawak ni di bawah dia lebih pada pengaruh Brunei lah. And ada juga Sulu. Okey. So next. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan tradisional pada zaman moden ini? Yang ni 4 markah. Kenapa kita kena mempertahankan sistem pemerintahan tradisional pada zaman moden ni? Kenapa kita kan dah moden, kenapa kita still nak ikut cara tradisional? Kenapa nak kena ada raja? Kalau raja tu sistem pemerintahan tradisional lah. So, bagi pendapat kamu, kenapa? So kat sini, bila kita perlu mempertahankan, maksud kamu kena bagi tahu kelebihan lah, apa benda yang baik yang kita kena sebab baik sebab yang bagus untuk kita pertahankan sistem pemerintahan tradisional. Okey? Boleh? Okey. Kalau boleh jawab dekat chat sekarang. Miss bagi ini 4 markah kan. So Miss bagi 4 minit lah untuk kamu jawab. Silakan. Okey, yang baru join boleh juga jawab dekat chat. Wah, kes hari ni 12,000. Ya Allah, hai.
Boleh ke? Ada. Sekejap Lagi seminit ya. Boleh ke? Ayo. Boleh tak? Boleh tak? The Fatin, okey. Saya bagi satu je. Okeylah. Alright. Lagi? Kenapa kamu okey? Kenapa setiap negara kan dia ada sistem tradisional dia yang berbeza-beza. Right, contoh kita ada raja. Thailand pun ada raja juga. Tapi macam mana raja Thailand tu, apa membezakan raja Thailand dengan raja Malaysia? Ada beza kan? So perbezaan ni bila orang tengok, oh ni raja Thailand. Kalau tengok ni, ni dari Malaysia ni. Apa maksud dia tu? Apakah maksudnya? Ada yang tahu? Okey, maksudnya itu merupakan identiti. Okey, lambang identiti bagi sesebuah negara ataupun masyarakat. Okey, so dekat sini kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan tradisional pada zaman moden ini kerana sistem ini telah diamalkan sejak turun-temurun dan melambangkan identiti bangsa-bangsa. Seterusnya membuktikan keberkesanan dia. Okey, berapa lama dia mentadbir menggunakan sistem ini, okey sahaja. Akhir sekali untuk memelihara keharmonian masyarakat. Sebab apa? Kata raja lambang perpaduan. Raja lambang keharmonian. Okay. So that's why kita kena mempertahankan sistem ini. Tambahan, tidak menimbulkan kacau bilau, pentadbiran tidak diambil alih oleh kuasa luar and pemimpin tempatan lebih memahami masalah penduduk setempat. Okay. Itu dia kenapa kita kena mempertahankan sistem pentadbiran ataupun sistem pemerintahan tradisional. Okay. So dekat sini kamu kena faham bila tradisional maksudnya memang itu diamalkan di satu tempat ataupun oleh bangsa tu lah. Okey, walaupun Malaysia tapi berbeza cara pentadbiran di Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Kan? So berbeza kat sini menunjukkan itu adalah lambang identiti bagi sesebuah bangsa. Kenapa kata bangsa? Sebab setiap bangsa dia punya adat dia lain. Okey, adat dia lain, tak sama macam bangsa lain. Okey. So dekat sini kita tengok kenapa kita nak pertahankan. Selalunya soalan ni dia akan selalu naik lah. Sama ada pemerintahan tradisional, tinggalan sejarah, lagi apa lagi.
karya-karya sastra, kenapa kita tak nak mempertahankan bangunan-bangunan, okey, bangunan bersejarah, kenapa kita kena jaga? Benda sama je sebab dia lambang identiti. Okey, lambang identiti bagi sebuah negara dan membuktikan kita pernah mencapai tahap kemajuan tu. Okey, lepas tu pula macam Fatin Julia kata sebagai tatapan untuk generasi akan datang. Okey, so supaya adat tu tak ditelan zaman. Itu maksud dia. Okey, kenapa kita kena jaga benda-benda yang dah lama ni, yang tradisional, yang kalau kita tengok sekarang tu dah jarang, tapi still kita mempertahankan benda ni. Kan? Okey, so itu antara sebabnya. Alright. So, yang ni pula, James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Okey, macam mana? Apakah cara James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan? Ada yang tahu? Dia ada 4 cara kot. Macam mana dia dapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak? Tahu tak? Tahu kan? Ada kan dalam buku kan? Okey, macam mana James Brooke ni boleh dapatkan kuasa pemerintahan? Okey, melalui rundingan, kata Fatin Julia. Lagi apa lagi? Ugutan. Banyak ada 4 cara. Okey, so masalah yang berlaku waktu ni dekat Sarawak, dia ada berlaku masalah berkaitan dengan dari segi politiknya, okey, dari segi antara pembesar-pembesarnya bergaduh, ada benda yang tak puas hati, bukan macam ada salah faham. So bila dia datang time tu memang kenalah. So dia pun ambil peluang. Okey, maksudnya masalah yang berlaku ni bagi peluang dekat dia untuk selesaikan masalah tu dan akhirnya dia berjaya menguasai Sarawak. Okay, so James Brooke ni dia menggunakan 4 strategi dalam usaha mencapai matlamatnya. Okay, ada 4 strategi, yang mana strategi ni Miss akan terangkan lepas kita rehat kejap lagi. Okay, antaranya rundingan, ugutan, ketenteraan. Okay, dan cara ni memang berkesan, yang mana dia boleh menguasai Sarawak. Yang bagusnya dia boleh majukan ekonomi di Sarawak tu. Power lah kan? Okey, tapi yang tak bagusnya bila orang tempatan dah terpaksa terima pengaruh daripada orang luar untuk pentadbiran mereka. Okey, so itu saja, kita akan habis sesi pada petang ni untuk sesi live, dan yang ini untuk apa orang kata, cara James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan ni Miss akan sambung selepas ni. Okey, bagi yang menonton terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dengu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach, we sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk
dipelajari oleh pelajar-pelajar, terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di dalam dunia. Azwan terbaik.